Ustaz, malaikat solat tak? Malaikat solat tak? Okey. Kalau ingatkan tadi kes nak tanya tentang manusia, ini dah masuk malaikat terus ni, tinggi level kes ni Raf. Dia tanya malaikat solat ataupun tidak. Baik, itu satu soalan yang sangat menarik. Saya rasa para penonton pun akan tertanya, betul juga soalan kes tu. Malaikat solat tak? Kalau solat pun adakah dia solat macam manusia? Baik, para penonton, untuk menjawab soalan kes ni sebenarnya kita kena faham satu perkara. Allah Ta'ala menciptakan berbagai-bagai makhluk. Banyak makhluk lah. Ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Tapi hakikatnya, kesemua makhluk ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia binatang, sama ada dia tumbuhan. Tumbuhan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berzikir dan beribadah solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah malaikat yang dicipta oleh Allah Taala juga tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para penonton di rumah, malaikat memang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma solatnya tak sama macam kita. Dia punya posisi sama. Contohnya, apa posisi yang kita ada dalam solat, para penonton? Kita ada qiyam. Betul? Betul. Mungkin Raf nak teka satu. Posisi apa lagi kita ada dalam solat? Rukuk. Rukuk. Bagus. Kis boleh teka? Lagi satu posisi? Sujud. Sujud. Baik, tepat sekali. Boleh berikan tepukan kot? Cik. So, kita ada qiyam, kita ada rukuk, kita ada sujud. Makanya, kita gabungkan semua ini untuk menjadikan solat. Tapi malaikat tidak. Malaikat mengasing-asingkan. Ada malaikat yang ibadah dia hanya dalam bentuk qiyam sahaja. Ada malaikat yang ibadah dia hanya dalam bentuk rukuk sahaja. Ada malaikat yang ibadah dia hanya dalam bentuk sujud sahaja. Dan dia sujud bukan 10 hari, bukan 100 tahun, bukan sejuta tahun. Selagi mana dia hidup, dia sujud sahaja. Dan dia berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tiap-tiap masa, dan tak pernah buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah solatnya para malaikat. Okey Ustaz, macam mana yang dikatakan solat itu tiang agama? Apakah yang dimaksudkan ataupun bagaimana maksud solat itu sebagai tiang agama? Para penonton di rumah, izinkan saya untuk kongsi sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Terjemah, sesungguhnya solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama Islam itu keseluruhannya. Dan barang siapa telah meninggalkan solat, dia telah menghancurkan agama Islam keseluruhannya. Raf, kenapa begitu keras sehingga dikatakan kalau tinggal solat je seolah-olah tinggalkan keseluruhan agama? Kenapa? Kerana solat itu adalah identiti kita, Kis. Saat kita berada di bazar, di pasar, di tempat kerja, dan kita dengar lawangan azan, hanya orang yang benar-benar beriman, hanya orang yang betul-betul menganggap diri dia sebagai hamba kepada Allah, dia akan terus bangun dan pergi mendirikan solat. Dan saat, bayangkan kalau dalam satu kampung tu, dalam satu taman tu, semua keluar dari rumah mereka, pergi ke masjid, sembahyang berjemaah. Bayangkan dalam satu taman ada 300 rumah. Dalam satu rumah ada 2 lelaki akil yang balik. 6 kali 2, maknanya 600 lelaki akan solat di masjid secara berjemaah 5 waktu. Nampak tak syiar Islam di situ? Islam nampak megah, Islam nampak besar. Itu maksudnya agama Islam itu didirikan. Dan bayangkan kalau kesemua 600 orang ini tak datang untuk solat di masjid, maka masjid jadi kosong dan tidak ada suara azan dilaungkan. Kan itu hilang identiti Islam. Kan itu hilang keseluruhan identiti agama kita. Sebab itu dimaksudkan solat itu tiang agama. Maknanya solat itu identiti kita. Solat itu adalah syiar kita. Jadi para penonton rumah, minta sangat-sangat, jangan kita pandang solat itu ringan. Solat itu adalah tiang agama. Tinggalkan solat, habis hidup kita hancur dan kacau bilau. Ustaz, saya nak tanya, apa maksud 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala?
2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tu untuk nak menjawab apa yang Balqis tanyakan itu jatuh di bawah ta'yin. Yang ketiga tu. Kerana kita faham bahawa solat fardu ada 5 waktu. Jadi subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Isyak 4, Maghrib 3. Jadi kita kena ta'yinkan ataupun dalam bahasa Malaysianya menentukan. Subuh itu sendiri bukan sekadar subuh. Kita kena menentukan dalam subuh tu berapa rakaat. Kita nak menentukan, spesifikkan. Itu dalam mazhab Syafi'i, kita kena ta'yin tu maksudnya spesifikkan. Para penonton di rumah, ta'yin tu maksudnya kita nak spesifikkan. Contohnya, Aneh, saya mau makan nasi kandar. Apa ni? Apa nasi kandar? Ayam. Ayam apa? Ayam masak madu ke, ayam kari ke, ayam goreng. Lepas tu bahagian peha ke, bahagian dada ke, kena ta'yin. Kalau kita tak ta'yin, kena Aneh tu bagi nasi kandar madu, kita nak ayam goreng yang apa, mungkin ayam goreng yang rempah, jadi dah makan tak sedap. Begitu juga dalam solat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Aku tidak memerintahkan hamba-hambaku untuk beribadah kecuali mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Dan ikhlas itu ada kaitan dengan niat, dan niat itu perlu ada ta'yinnya, penentuan spesifiknya. Raka'ataini, 2 rakaat, adaan tunai lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Qasad tadi tu, yang perkataan pertama yang kita sebut tu usalli. Usalli tu adalah qasad. Qasad tu terjemah dia niat kerja. Niat kerja. Niat nak melakukan satu pekerjaan. So, qasad tu maksudnya niat kerja. Kita niat nak lakukan satu pekerjaan. So, apakah pekerjaan tu di sini? Tidak lain tidak bukan semayang. Selain daripada niat kerja solat, boleh jadi niat kerja baca Quran. Kerana dalam solat ada bacaan Quran tak? Ada. Ada bacaan doa tak? Ada. Ada bacaan zikir tak? Ada. Jadi kita nak qasadkan dia bukan sekadar bacaan Quran, bukan sekadar tasbih, bukan sekadar bacaan doa, tapi adalah gabungan perkara-perkara ini dalam solat. So dia sebut usalli. Itu qasad dia. Itu niat kerja dia adalah solat gabungan baca Quran, tasbih, doa dan sebagainya. Termasuk dengan pergerakan-pergerakan fi'li kita. Kemudian ta'arud. Ta'arud ni mungkin para penonton ataupun kadang-kadang saya pun confused. Dia adalah ta'arud ni perkataan yang kedua dalam niat kita, iaitu fardha, kefarduan itu. Kenapa awak nak solat? Saya nak solat ni kerana dia kan fardu. Lepas tu barulah raka'ataini lillahi ta'ala. Kadang-kadang solat tak semestinya fardu. Ada solat sunat. Jadi ta'arudnya, dia punya lintasan di niat itu, saya buat ni bukan kerana fardu atas saya. Sebab solat yang kita nazarkan, dia fardu juga. Solat yang kita tertinggal, dia fardu juga. Solat yang kita tunai pun fardu juga. Tapi selain daripada itu, dia menjadi sunat. Kita nak menentukan, kita buat tu kenapa. Usalli tu buat apa? Fardha tu kenapa? Sunnatan, kemudian rakaataini, adaan lillahi ta'ala, itu penentuan spesifikasinya. Harap-harap para penonton tak pening lah. Dia sebenarnya senang je kan. Usalli itu adalah qasad, fardha ta'arud, rakaataini fardhu subhi, rakaataini adaan lillahi ta'ala sampai hujung, itu adalah ta'yin. Baik, sekarang ini kami nak tunjukkan kepada para penonton di rumah cara solat menggunakan kerusi untuk rukun qiyam. Suraf, boleh ambil kerusi? Boleh Ustaz, tak ada masalah. Baik, letakkan di sini. Sebelum kita mulakan solat gunakan kerusi, ada 2 perkara para penonton kena tahu. Nombor 1, orang yang solat menggunakan kerusi tidak dianjurkan untuk solat di tengah saf. Anda dianjurkan untuk solat di hujung-hujung saf, sama ada hujung kanan atau hujung kiri. Ini agar supaya anda tidak mengganggu jemaah-jemaah lain. So, letakkan kerusi anda di hujung kanan ataupun di hujung kiri supaya anda boleh solat dengan tenang dan tidak mengganggu jemaah lain. Yang kedua, pastikan kaki kerusi anda yang sebelah belakang, kaki kerusi anda yang sebelah belakang tu betul-betul parking atas tumit saf.
atas tumit soft. So maknanya kaki kerusi belakang tu mewakili tumit anda. Okey. So kita pun dah letakkan kerusi ini sesuai dengan tumit soft. Sekarang kaki anda straight. Kaki straight Raf, arah kiblat, dada arah kiblat, kepala straight, arah kiblat. Perkara ketiga, bila anda solat duduk, pastikan mulanya kena qiyam. Selagi mana boleh, mulakan solat tersebut dalam keadaan qiyam. Jangan terus duduk kat kerusi. Tidak. Anda kena mulakan solat itu tetap dengan qiyam. Kerana, apa Raf? Kerana qiyam tu adalah rukun solat. So, mulakan dengan qiyam. Contohnya lah. Okey, angkat takbir sekarang Raf. Allahu Akbar. 1, 2, 3, baru duduk. Nampak tuan-tuan? Dia mulakan dengan berdiri juga. Dia tak boleh mula duduk. Mula berdiri, baru selepas takbir dia duduk. Dan katalah saya berdiri dalam satu saf dengannya, saya tidak akan berdiri dengan sama sejajar dengan kaki dia. Tidak, saya kena berdiri sejajar dengan tumit kerusi dia. Tumit kerusi dia kat belakang sama dengan saf. So saya berdiri di sini. Tidak saya akan berdiri di sini, tetapi saya akan berdiri di sini. Saya sudah beri sejajar dengan dia, saya akan angkat takbir. Allahu Akbar. Selesai tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah praktikal amali untuk rukun qiyam solat duduk. Baik para penonton, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda secara praktikal untuk rukun solat qiyam tetapi solat dalam keadaan baring. Baik, di hadapan saya Raf dah baring siap-siap dah. So, kita lihat. Nombor 1, bila kita solat baring, kita kena pastikan kita baring yang macam mana. Baring ada dua jenis. Satu baring terlentang dan satu lagi baring mengiring. Yang saya tunjukkan kepada anda sekarang adalah baring terlentang. Jadi kalau kiblatnya ke arah sana, betullah cara Raf baring. Betul Raf? Kiblat kita ke sana. So Raf baring dengan kaki melunjur ke arah kiblat. Baik. So ni dah kira posisi dia. Jadi sekarang ni kita kena tengok Raf pula. Dia ni adakah dia sakit lumpuh, tak boleh nak gerak apa-apa anggota badan, ataupun dia boleh gerakkan tangannya lagi, ataupun tak boleh gerakkan tangan langsung. Kalau tak boleh gerakkan tangan langsung, apa-apa jari pun tak boleh gerakkan, maka dia akan solat menggunakan mata. Tetapi dalam konteks ini saya nak bagi tahu kepada para penonton, Raf ni belum lumpuh lagi lah. Dia hanya terbaring, mungkin slip disc. So tangan dia masih boleh bergerak. So Raf, tunjukkan kepada para penonton, kita angkat takbir dulu. Allahu Akbar. Baik. Sekarang ini kita tahu Raf boleh gerakkan tangan beliau. Jadi ini qiyam. Daripada qiyam nak pergi ke rukuk, dia boleh menggunakan pergerakan tangan dia. So Raf, bila anda nak pergi ke rukuk, turunkan tangan anda setakat mana anda boleh ke bawah. Sekarang katalah daripada qiyam nak pergi ke rukuk. Pergi ke rukuk. Allahu Akbar. Yes. Nampak tak? Jadi sekarang ini Raf daripada rukuk nak naik ke i'tidal akan buat pergerakan tangan juga. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Daripada i'tidal pergi ke sujud. Tempat sama. Tidak menjadi masalah kalau tangan posisi ketika rukuk pun sama, tangan ketika posisi sujud pun sama. Sebab itu dia mampu. Kalau nak lebih pun dia akan angkat kepala sikit. Menunjukkan rukuk tadi angkat sikit, sujud lebih sikit. Baik. So itu sahaja untuk kita nak tunjukkan kepada anda praktikal amali solat secara baring. Sebenarnya kami hanya nak fokus kepada rukun qiyam, tapi untuk memastikan para penonton di rumah lebih memahami, kami kongsikan rukun-rukun yang seterusnya juga. Ustaz, kita selalu sebut angkat takbir. Apa sebenarnya maksud takbiratul ihram tu? Tentang makna takbiratul ihram. Izinkan saya membacakan ulasannya di sini. Dalam solat ni, dia ada dua jenis takbir. Satu takbiratul ihram, satu lagi adalah takbiratul intiqalat. Takbiratul ihram ni kalau senang nak faham macam kereta. Kereta bila kita pandu waktu malam, front light memang kena buka. Kalau tak buka front light, kereta tak boleh jalan sebab gelap. Gelap tak nampak. Manakala takbiratul intiqalat adalah macam klik bagi signal ke kanan, klik bagi signal ke kiri. Contoh takbiratul intiqalat daripada berdiri nak pergi ke rukuk. Itu namanya
takbiratul intiqalat. Takbir untuk kita pindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Tapi takbiratul ihram ada satu sahaja di permulaan. Takbir yang mengharamkan. Itu terjemah dia. Apa maksud takbiratul ihram, Raf? Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa tu pula ustaz? Tiba-tiba solat jadi haram. Dia mengharamkan bercakap. Dia mengharamkan makan dan minum dalam solat. Dia mengharamkan pergerakan besar di dalam solat. Jadi benda-benda. Makan ni patutnya halal, betul tak guys? Bercakap ni patutnya halal, betul tak para penonton di rumah? Tetapi saat kita angkat takbir, takbir yang mengharamkan segala benda yang patutnya halal iaitu makan dan minum, masuk sembahyang tak boleh. Dia jadi haram. Itu maksud takbiratul ihram.